Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi kita sambung lagi pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Jadi kita sambung pada pelajaran yang ketiga, Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Pertama sekali kita baca je dahulu. Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Jadi pertamanya kita dapat beza antara dua perkara ini, iaitu satu di sebelah ni kalimah-kalimah yang di sebelah ini, di sebelah kanan ni tidak mempunyai al, ataupun kita panggil juga al-alif wal lam. Tidak ada huruf alif dan tidak ada huruf lam. Manakala yang sebelah kiri ini ada alif dan lam. Okey. Baitun al-baitu. Dan kita dapati juga beberapa perkara yang berbeza. Pertamanya, apabila kalimah itu tidak ada al, maka dia ini bertanwin. Ada tanwin di akhirnya, ada tanwin. Manakala kalimah yang mempunyai al, dia tidak mempunyai tanwin. Okey. Secara asasnya macam itulah. Jadi kesimpulannya sini, alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu ataupun tidak boleh berkumpul ataupun tidak boleh wujud dalam satu kalimah dalam suatu masa. Gitu. Okey. Dan dari segi makna apa beza dia? Okay. Dari segi makna, baitun ni istilah dia kita kata ismun nakirah, isim yang nakirah, isim yang tidak tertentu. Manakala yang mempunyai al ataupun yang mempunyai alif lam, dia ni adalah isim yang tertentu, isim makrifah. Okay. Makna dia, contoh, baitun, sebuah rumah. Rumah, satu rumah. Okay. Manakala al-baitu kita terjemah dengan rumah itu ataupun rumah tersebut, rumah ini. Okay. Jadi beza dia, apabila adanya al dalam suatu kalimah, dia menunjukkan bahawa orang yang bercakap dan orang yang mendengar tu telah pun tahu apa yang dimaksudkan. Contoh baitun. Okey. Baitun ni maksud dia rumah. Okey, maksud dia rumah. Dalam dunia ni ada banyak rumah. Kan? Ada banyak rumah. Dan kita tak tahu, bila sebut rumah, boleh jadi rumah Ali, rumah Abu, rumah Siti, rumah Fatimah, boleh jadi rumah siapa-siapa. Okey, tapi bila kita sebut al-baitu, dia al-mutakallim, orang yang menyebut, orang yang bercakap, was-sami' ataupun wal mukhatab itu telah pun mengetahui apakah, rumah manakah yang dimaksudkan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia guna the itu house, a house. Contohnya apa? Contoh, a house nearby the school. Contoh ni. Okey, bila sebut a house, kita masih belum yang mendengar masih belum tahu rumah mana yang dimaksudkan. Tapi bila al-mutakallim, orang yang bercakap tu kata the house, rumah itu. Okay.
Rumah itu, jadi masing-masing orang yang bercakap dan orang yang mendengar ni telah tahu rumah mana yang dimaksudkan. Okey. Itulah secara mudahnya macam itulah. Okey. Baitun al-baitu, kitabun al-kitabu. Kitabun buku ataupun sebuah buku, al-kitabu buku itu. Qalamun pen ataupun sebuah pen, al-qalamu pen itu. Jamalun unta, al-jamalu unta itu. Al-qalamu maksurun, pen itu patah. Maksurun patah. Okay. Jadi apabila orang yang mendengar seseorang berkata al-qalamu maksurun, orang yang mendengar ayat tu dia pun telah pun tahu siapa, ataupun dia tu telah tahu pen yang mana patah. Gitu. Tak perlu dijelaskan lagi pen Ali, pen cikgu, pen Siti, tak perlu dijelaskan lagi kerana al di sini ataupun alif lam di sini telah mengambil tugas tersebut. Okey. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Maftuhun terbuka. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Budak lelaki itu duduk, jalisun ni duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu, cikgu itu berdiri. Okey. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu jadidun baru, wal qalamu pen itu qadimun lama. Okay. Al-himaru sarirun, keldai itu kecil, wal hisanu, dan kuda itu kabirun besar. Al-kursiyu maksurun, kerusi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu sejuk ataupun dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu cantik ataupun indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajaru batu, thaqilun berat, wal waraqu al-waraqu ni boleh jadi maksud dia daun ataupun kertas, helaian kertas. Khafifun, kha fa ya fa, khafifun maksud dia ringan. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu harrun, susu itu harrun panas. Al-qamisu nazifun, qamis kemeja itu atau baju itu nazifun bersih. Okey. Terus tamarin, latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah, iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'a dhabti awakhiril kalimati, bersama dhabti menandakan atau mencatat, awakhiril kalimati akhir-akhir bagi kalimat. Jadi di sini nak test apa? Dia nak test kita menentukan kalimah itu bertanwin atau tak. Jadi kita kena tentukan kalimah tu ada tanwin ke tak. Tanwin tu senang cakap, cakap adalah an, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Okey. Tu senang cakap . Okey. Contoh di sini masjidun, masjidun. Tapi di sini al-masjidu. Okey. Du sini dun, du, dun, tu beza dia. Al-ma'u ma'un, al-baitu babun, qalamun al-qalamu, al-kalbu kalbun,
qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Okay. Jadi dari segi maksud ataupun terjemah dia kita telah jelas lah, sebab sebelum ni telah belajar dah pada pelajaran yang sebelum ni lah. Okay. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Al-maktabu maksurun, meja itu patah ataupun rosak ataupun hancur. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baharu. Al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Al-labanu baridun, susu itu sejuk ataupun dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harrun, susu itu sejuk ataupun dingin. Wal ma'u, dan air itu harrun, panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu nadhifun, bersih. Okey. Sini kita boleh faham satu lagi faedah, iaitu di sini semuanya ayat penyata. Dia ingin menyatakan sesuatu, dia ingin memberi maklumat kepada kita tentang sesuatu. Contoh ayat pertama, al-maktabu maksurun, meja itu patah. Okay, dia ingin memberi ayat ni memberi maklumat kepada kita bahawa meja itu, meja yang kita tahu dah lah, meja yang mana? Meja itu patah. Okay. Jadi ada dua perkara yang penting di sini. Satu, subjek ataupun apa yang ingin diceritakan, apa tentang siapa yang ingin diceritakan, ataupun tentang apa yang ingin diceritakan. Yang kedua, apa ceritanya, apa khabarnya, apa maklumatnya. Okey. Jadi contoh dalam ayat pertama ni, al-maktabu maksurun, meja itu patah. Dia ingin menceritakan tentang meja. Okey. Jadi meja ni kita panggil dia subjek, ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil al-mubtada. Istilah nahwunya kita panggil al-mubtada. Kemudian itu subjek ataupun apa yang ingin diceritakan tentangnya. Okey. Manakala ceritanya di sini adalah maksurun, patah. Jadi meja itu patah. Meja itu subjek, sesuatu yang kita ingin cerita tentangnya. Manakala ceritanya iaitu patah, kita panggil dia dalam istilah nahwunya al-khabar. Al-khabar. Jadilah perkataan ataupun jumlah ini, ayat ini terdiri daripada dua komponen yang utama, iaitu mubtada dan juga al-khabar, subjek dan predikat. Subjek dan pelengkap ayat, subjek dan cerita. Okey. Dan begitulah juga dalam semua ayat yang ada di sini. Okey. Dia ada satu lagi jenis ayat, tapi kita akan belajar selepas daripada ni lah. Okay. Tapi di sini kita panggilnya semuanya ayat yang mempunyai dua komponen yang utama, iaitu subjek dan predikat. Sesuatu yang kita ingin cerita tentangnya dan ceritanya. Okay, contoh di sini pula, al-mudarrisu, ini kita nak cerita tentang cikgu. Apa ceritanya? Iaitu baharu, cikgu itu baharu. Susu itu sejuk, susu itu dingin, gitu. Dan begitulah seterusnya. Okay. Imla al-faragha fima yali biwad'il kalimati al-munasibati minal kalimati taliyati. Imla, isi, al-faragha, kekosongan, ini tempat kosong ni, fima yali, pada apa yang berikut di sinilah. Biwad'i, dengan meletakkan
al-kalimati kalimah al-munasibah yang sesuai minal kalimatil atiyati. Jadi daripada kalimat-kalimat yang berikut. Yang di sini je lah, tak boleh ambil perkataan lain lah. Okay, pertama al-hajaru. Kita kata al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Okay. Al-babu maftuhun, pintu itu patah. Okay. Al-qamaru jamilun, bulan itu cantik. Al-waraqu khafifun, daun itu ringan. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-labanu al-labanu harun, susu itu panas. Okay. Jadi kalau sesiapa yang serius nak belajar daripada awal buku ni, ataupun nak belajar daripada awal, daripada basic bahasa Arab ni, baguslah kalau sebelum kita baca ni, cuba pause dulu video, kemudian cuba jawab sendiri. Lepas tu kita boleh check sama ada betul ataupun tak. Tali imla al-faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla, isi ataupun isikan al-faragha, kekosongan, fima yali, pada yang berikut, biwad'i, dengan meletakkan kalimatin munasibatin, kalimah yang munasabah. Al-nadhifun, bersih. Okay, kita boleh kata al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih. Maksurun, patah. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Baridun, sejuk. Al-ma'u baridun, air itu sejuk. Qaribun, dekat. Al-masjidu qaribun, masjid itu dekat. Ba'idun, jauh. Al-madrasatu, okey, tukar. Boleh juga al-madrasatu ba'idatun, tapi kita pakai yang lain. Contoh al-baitu ba'idun. Okay. Waqifun, berdiri ataupun berhenti. Al-mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. At-talibu jalisun, pelajar itu duduk. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-kitabu qadimun, buku itu lama. Lama maksudnya buruk lah. Tak buruk, maksudnya lama lah, lama, bukan yang baru. Okay. Al-qalamu jadidun, pen itu baru. Okay. Selesai. Al-kalimatul jadidatu. Jadi ini kalimah-kalimah yang baru. Kalau betul-betul nak belajar bahasa Arab daripada awal, jadi ini sangat membantulah kalau kita hafal semua kalimah-kalimah yang baru ni. Jadi kalimah-kalimah ni jangan bimbang, bila kita belajar lagi kitab ni, dia memang akan sentiasa ulang kalimah-kalimah ni supaya kita lekat dalam ingatan kita, dengan syarat kena berterusan lah. Gitu. Al-qamaru, bulan. Jadidun, baharu. Qadimun, lama. Wasikhun, kotor. Nazifun, bersih. Harun, panas. Baridun, sejuk. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, cantik. Waqifun, berdiri ataupun berhenti. Waqifun, duduk. Najmun, an-najmu, bintang. An-najmu, bintang itu. Rajulun, lelaki. Ar-rajulu, lelaki itu. Dikun, ayam jantan. Ad-diku, ayam jantan itu. Talibun, pelajar. At-talibu, pelajar itu. Okey, lagi. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Jadi dia memang akan selalu ulang. Ini semua kita telah lalu lah. Semua kita telah belajar apa dia, maksud dia.
An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun, lelaki itu berdiri. As-sukkaru hulwun, gula itu hulwun, manis. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Okay. Ad-diku jamilun, ayam jantan itu cantik. Ad-daftaru jadidun, buku latihan. Ad-daftaru ni buku latihan, jadidun baharu, buku latihan itu baharu. At-tajiru ghaniyun, perniaga itu ataupun pedagang itu ghaniyun, kaya, kaya, berharta, kaya lah. Ad-dukkanu maftuhun, kedai itu maftuhun, terbuka, ataupun open lah. Kedai itu the shop is open gitu. Al-waladu fakirun, budak lelaki itu fakirun, miskin, fakir. At-tuffahu ladhidun, at-tuffahu maknanya apple, bahasa Indonesia apel, bahasa Malaysia apple, bahasa Indo apel. Ladhidun, enak ataupun lazat, sedap. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun, at-tabibu tu doktor, tawilun maksud dia panjang ataupun tinggi. Okay, jadi sini tinggilah, jadi doktor itu tinggi. Wal maridu, dan pesakit itu qasirun. Okay, pesakit itu qasirun, pendek. Tamarin, latihan. Iqra waktu ma'a dhabti awakhiril kalimati, bacalah dan tulislah beserta menandakan akhir kalimat. Kita kena perhati pada akhir kalimat ni lah, sama ada tanwin ataupun ta. Tapi sini semuanya tak ada tanwin lah. Sebab apa? Sebab ada al semuanya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraqu. Imla al-faraqa fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. At-tajiru ghaniyun, ghaniyun kaya. At-tajiru ghaniyun, peniaga itu kaya. Hulwun, manis. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Maridun, sakit. Ar-rajulu maridun. Okey. Ladhizun, sedap, lazat. Jadi al-labanu, susu itu ladhizun, sedap. Tawilun, panjang ataupun tinggi. Kita kata as-sariru ataupun al-babu tawilun, pintu itu tinggi ataupun panjang. Qasirun, pendek. Al-waraqu qasirun, daun itu pendek. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimata allati fil qaimati hamzah. Jadi kita cuba sesuaikan ataupun padankan antara dua ni. Yang mana sesuai? At-talibu, pelajar. Di at-talibu lazat, patah, berat, terbuka, sakit. Sakitlah. At-talibu maridun. Ad-dukkanu maftuhun, kedai itu terbuka ataupun buka. At-tuffahu ladhizun, apple itu enak. Al-ma'u harrun, air itu panas. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Al-qalamu maksurun, pen itu patah. Al-kalimatul jadidatu, kalimah-kalimah yang baru. Hulwun, manis. Maridun, sakit ataupun pesakit. Kalau kita gunakan dia ni sebagai cerita, maka dia akan menjadi sakit lah. Maknanya ketika kita sakit. At-talibu maridun, pelajar itu sakit. Tapi bila kita kata al-maridu,
tawilun, pesakit itu, dia akan jadi makna pesakit lah pula. Itu. Ad-dukkanu, kedai, ghaniyun, kaya, tawilun, panjang, fakirun, fakir atau miskin, qasirun, pendek, at-tufahu, apple ataupun apel. Al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyatu. Ini huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ini ada dalam pelajaran tajwid juga ada, kita belajar juga ni. Al-huruful qamariyatu ada berapa? Ada 14. Hamzah, contohnya al-abu, al-babu. Ni semua kita boleh baca ni. Tapi kita bagi mana? Al-abu maksud dia bapa, al-babu pintu, al-jannatu syurga, al-himaru keldai, al-khubzu roti, al-ainu mata, al-ghada'u lunch makan tengah hari, al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu budak lelaki, al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Okey, jadi ni semua 14 ni adalah huruf al-qamariyah. Okey, huruf asy-syamsiyah. Al-huruf asy-syamsiyah. At-tajiru, tak, ni kita boleh baca sendirilah. At-tajiru peniaga, al-thawbu baju, tepung pakaian, ad-diku ayam jantan, al-zahabu emas, ar-rajulu lelaki, az-zahratu bunga, as-samaku ikan, asy-syamsu matahari, as-sadru ni dada, ad-dhaifu tetamu, at-talibu pelajar, az-zahru belakang. Kalau bahasa Indo apa? Taklah. Zahru belakang. Al-lahmu daging, an-najmu bintang. Okey. Jadi apa beza? Apa huruf qamariyah dan apa huruf syamsiyah? Dan apa beza kedua ni? Beza dia bila kita sebut ni, bila kita sebut perkataan dia, contoh baca al-abu dengan at-tajiru. Jadi al tu, sebutan al tu berbeza. Sini kita sebut al, tapi sini langsung kita idghamkan, kita tasydidkan huruf pertama dia ni, at-tajiru, thawbu, addiku, al-dhahabu. Tapi di sini semuanya kita sebut al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru. Gitulah beza dia. Itu. Dan sebab penamaan dia ni, ada yang kata sebabnya asy-syamsiyah ni matahari. Bila matahari ni ada benda lain, dia tenggelam benda yang lain. Jadi al ni tenggelam dengan adanya huruf-huruf syamsiyah, huruf-huruf matahari. Itulah. Tamrinu. Iqra al-kalimati al-atiyata waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Bacalah kalimah-kalimah yang berikut, waktubha dan tulislah dia, mura'iyan hal dalam keadaan kamu ini memerhatikan, menjaga, qawa'ida nutqil hurufi, kaedah-kaedah menuturkan huruf-huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Jadi kita kena baca sambil kita kena hati-hati, kena waspada tu. Kita kena memerhatikanlah macam mana kita nak sebut al di sini. Okey. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su,
al-isba'u, as-sabunu, al-dhufru, al-fakhru, al-zuhru, al-asru, al-maghribu, al-isha'u. Gitulah. Jadi kita bagi makna al-baitu rumah, ad-diku ayam jantan, al-mudarrisu guru, al-babu pintu, at-talibu pelajar, as-sukkaru gula, ad-daftaru buku latihan, al-akhu adik lelaki atau adik beradik lelaki, adik ataupun abang lelaki ataupun saudara lelaki, ar-rasulu utusan, al-wajhu wajah muka rupa, as-sadiqu teman rakan kawan, al-Qur'anu Al-Quran, as-salatu salat, al-ka'bah Ka'bah, ar-ra'su kepala, al-isba'u jari, as-sabunu sabun, al-dhufru kuku, al-fakhru ni kebanggaan, bangga, rasa bangga, al-zuhru waktu zuhur. Jadi al-zuhru belakang, ni belakang kita, ada boleh rasa tulang belakang tu. Az-zuhru, al-asru waktu asar, al-maghribu waktu ataupun tempat waktu maghrib, al-isya'u waktu isya'. Jadi selesai sampai di sini saja dulu. Kalau ada salah dan silap boleh tegurlah di ruangan komen. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.